Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Al-Hadithu Thalathun, hadis yang ke-30. Hududullahi ta'ala wa hurumatuh. Hudud Allah Ta'ala dan pengharaman-pengharaman atau larangan-larangannya. Perkataan hudud maksud had, kita guna had. Hudud maksud had. Kadang-kala kita limit, kita sendiri sebut ada hadnya, jangan lebih daripada hadnya. Had itu ialah bahasa Arab yang maksud batas. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Yang demikian itu merupakan hudud Allah, jangan kamu melampauinya. Kadang-kala kita tengok ada orang dalilkan, baca dalil tu nak tunjuk jangan tak buat hudud, hukum hudud. Perkataan hududullah dalam Al-Quran itu maksudnya peraturan-peraturan Allah, bukan hukum hudud. Peraturan-peraturan Allah. Dan kita akan tengok ada tempat di dalam hadis Nabi SAW, had ataupun hudud dengan makna hududlah hukum hudud. Tapi yang disebut hudud, yang disebut dalam Quran bermaksud peraturan-peraturan Allah, khususnya di dalam hukum hakam talak ataupun hukum hakam nikah kahwin, yang disebut kemudian diikuti dengan perkataan tilka hududullah, yang demikian itu hudud Allah, ataupun demikian itu had, batasan-batasan Allah. Tapi kadang-kala hudud dengan makna hukum had, iaitu hukum hudud. Itu sebab itu perkataan hudud ini mempunyai banyak maksud di dalam Quran, dan di Quran kebanyakannya dengan maksud batasan Allah. Dalam hadis kadang-kadang dengan maksud batasan, kadang-kala dengan maksud hukum had, hukum hudud itu sendiri. Wa an Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Hadithun hasan rawahu ad-Darul Qutni wa ghairuh. Daripada an Abi Tha'labah Al-Khushani. Abi Tha'labah Al-Khushani sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan kunyah dia, kenal dengan nama, terkenal dengan gelaran dia. Gelaran dia dalam hadis Abu Tha'labah Al-Khushani. Nama dia apa dia? Nama dia khilaf. Dalam teks yang ada pada dalam riwayat ini disebut Jurthum bin Nashir. Sebahagian para ahli ulama hadis kata nama dia Jurthum bin Lashir. Sebahagian kata nama dia, dalam Al-Imam Al-Bukhari kata nama dia yang betulnya Jurhum bin Nashir, ada yang kata bin
bin Nashib, ada yang kata Jurhum bin Nashim. Khilaf tentang nama dia yang sebenar. Sebab apa? Sebab yang terkenalnya gelaran dia. Apa orang panggil kat dia? Abu Tha'labah Al-Khushani. Kadang-kadang zaman tu orang tak bawa IC. Kadang-kadang orang sebut sebab tu nama-nama khilaf. Macam nama Abu Hurairah juga khilaf di kalangan ahli hadis ataupun dari kalangan pengkaji syiah. Macam kita lah juga, walaupun duk kawan rapat, kawan hang Man tu nama apa? Orang tanya kita, aku pun duk panggil Man kat dia, tak tahu dia nama Rahman kau Man, tak tahu Sulaiman, tak tahu. Sebab kita duk panggil hak pendek tau. Arab dia tak pendekkan nama lah, tapi dia ada kunyah. Kadang-kadang dia ada laqab. Jadi kunyah dia ni Abu Tha'labah Al-Khushani. Jadi Abu Tha'labah Al-Khushani bila sebut riwayat dia, semua orang tahulah Abu Tha'labah Al-Khushani. Banyak juga hadis yang diriwayatkan. Abu Tha'labah Al-Khushani dia terlibat di dalam Bai'atu Ar-Ridwan, Bai'atul Ridwan. Dia terlibat dengan Bai'atul Ridwan bagi perjanjian Hudaibiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang berbai'ah dengan Nabi tahta syajarah, di bawah pokok. Nabi kata yang berbai'ah dengan Bai'atul Ridwan ni tak masuk neraka. 1,400 orang mereka dalam riwayat Bukhari. Bai'atul Ridwan. Abu Tha'labah Al-Khushani salah seorang yang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kes perjanjian Aqabah. Bai'atul Ridwan tu dalam bai'ah tu mereka janji nak bela kerana khabar yang terima telah dibunuh Uthman bin Affan yang menjadi wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berunding dengan musyrikin Mekah. Tapi sahabat berbai'ah. Bai'ah ni maksud janji setia dengan Nabi SAW. Nak janji, nak bai'ah, nak lantik Nabi jadi Nabi tak boleh. Nabi memang Allah Ta'ala lantik. Kita tahu perkataan bai'ah. Bai'ah dengan khalifah. Khalifah tak apalah. Ada 2 step sekurang-kurangnya orang bai'ah dengan khalifah. Pertama, ni cerita bai'ah khalifah lah, baru kita cerita balik bai'ah dengan Nabi. Orang tu tak dilantik jadi khalifah lagi, jadi pemerintah. Kita bai'ah dengan dia, kita bagi janji setia, kita lantik dia jadi khalifah. Kita memberikan ketaatan kita kepada dia. Yang tu sistem dulu. Bai'ah tu bai'atul in'iqad. Bai'ah tu bai'ah yang melantik dia sebagai khalifah. Yang tu bai'ah yang pertama yang dibuat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah orang dah bai'ah dah, biasanya dalam sistem yang sama ada rakyat bai'ah ataupun majoriti di kalangan ahlul hil wal aqd, yakni orang-orang utama dalam negara yang merupakan pembesar-pembesar kaum, apabila mereka dah lantik, majoriti dah setuju dia ni sebagai khalifah ataupun dia di sini sebagai pemerintah, orang bai'ah dengan dia, lantik. Selepas dia dilantik, orang mari bai'ah pula. Hak bai'ah berikutnya tu bukan lantik. Bai'ah menyatakan kesetiaan untuk taat kepada dia. Jadi kita janji setia. Lantik dah, dia dah jadi khalifah dah. Orang dok mari bai'ah setelah orang jadi khalifah tu bai'ah apa? Bai'ah tanda setia bahawasanya kita akan taat dia sebagai khalifah. Kalau kita tak bai'ah pun kita kena taat juga. Sebab apa? Dia dah jadi khalifah. Ataupun dia jadi pemerintah. Pemerintah lah. Kadang-kadang khalifah ni zaman ni dia faham lain pula kan. Khalifah ni zaman dulu pemerintah lah. Kita kena, orang tu dah jadi pemimpin. Kita kata aku tak pernah janji pun nak taat kan. Tak perlu janji. Kalau dia dah jadi pemimpin, kita kena taat. Apabila dia sudah menjadi pemimpin, mendapat kedudukannya, mendapat kekuasaannya, maka kita kena taat. Melainkan kita melihat perkara mungkar yang dia titah perintahkan, maka kita tak taat.
Kita taat, kalau kita pergi bai'ah juga dengan dia, bai'ah itu ialah bai'atut ta'ah, bai'ah tanda kita nak taat kat dia. Biasanya apabila pemimpin tu dilantik, maka kepala-kepala kaum akan datang pegang tangan pemimpin, tanda setia, bagi janji setia. Bukan tanda nak lantik dah. Nabi SAW bila sahabat bai'ah dengan dia, nak buat apa? Sedangkan Nabi ni tak bai'ah pun kena taat, tak janji nak taat pun kena taat, pasal dia Nabi SAW. Tapi bai'ah di situ bermaksud mengukuhkan lagi janji diri tu. Bila mereka pegang tangan Nabi, maka mereka berasa azam mereka tu lebih bersungguh, untuk semangat mereka lebih naik, untuk mereka bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila berlaku peristiwa Uthman bin Affan dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, kalau Nabi tetap perintah suruh mereka buat pun mereka kena buat, tapi Nabi buat bai'ah supaya nak bagi semua tentera tu bersemangat berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang mereka tu ialah Abu Tha'labah Al-Khushani. Jadi dia ni ada kelebihan lah. Abu Tha'labah ni sama ada dia mati pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ataupun pada zaman Abdul Malik bin Marwan dalam sebahagian riwayat. Dia ni Allah bagi dia ni saleh, terkenal orang wara. Dia dikatakan pernah berdoa agar Allah tidak arju alla uhnaq kama tuhnaqun. Aku harap supaya aku ni tak mati tercekik macam kawan kamu mati tercekik. Dia tengok orang tercekik masuk sakaratul maut. Di ahli-ahli sirah menyebut bahawasanya dia mati ketika sedang sujud pada solat tahajud. Ketika dia solat malam, dia sujud, Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa dia. Dan dia mati ketika sujud. Anak perempuan dia yang sedang tidur ketika itu bermimpi bahawasanya bapa dia mati. Lalu anak perempuan dia terkejut daripada tidur dan bangkit tanya, mana bapa dia? Aina abi? Dia kata, bapa kau sedang salat. Dia pergi dekat bapa dia, tengok duduk kat bapa dia, pegang bapa dia. Dia dapati bapa dia sudah meninggal. Abu Tha'labah Al-Khushani. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita pun husnul khatimah. Semua perjalanan ni kita tengok dalam hidup ni macam-macam lah. Tapi kalau hujung tu bagus, baguslah. Saya sebut dah sebelum ni pun. Sebab tu manusia ni saya kata, kita jangan berhenti bercita-cita. Bila mai tua ni, banyak cita-cita kita habis lah. Orang kata nak cita-cita apa lagi, tua dah. Rupa pun tak segak dah. Bini pun tua dah. Ada cita-cita yang mesti kita tak boleh berhenti memikirkannya. Cita-cita yang paling besar dalam hidup manusia, iaitulah untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampai umur 90 tahun, takkan dia kata aku pun syurga pun tak mau dah, masalah. Tak betul lah. Kita doa supaya sampai ke akhir hayat syurga. Kadang-kadang mari ujung tengok Allah, dia kata nak makan pun tak boleh banyak pantang. Isteri pun tak, macam tak ada isteri lah kata dia. Perempuan juga sama. Duduk pun tak ada apa yang indah. Orang lain tengok berjalan merata, dia sakit pinggang, sakit bau. Orang ajak berjalan mata pun tak mau dah lah, dia kata padan duduk di rumah. Tak ada apa-apa dah. Kita mesti ada apa-apa. Cita-cita yang paling besar yang kita tak akan tamat selagi nyawa kita tak diangkat, dicabut oleh Allah Azza wa Jal, ialah cita-cita untuk dapatkan syurga. Ini paling besar.
Kalau dapat syurga, hidup pilah macam mana atas dunia ni pun, teruk pun, letih pun, miskin pun, tak apa pasal dapat syurga. Tapi kalau hidup atas dunia ni hebat macam mana pun, tapi penghujung dia neraka, tak guna. Na'udzubillah. Sebab tu nikmat hidup ni yang sebenar, kerana cita-cita nak dapat syurga. Kerana cita-cita nak dapat syurga lah, tua-tua pun kita seheret badan mai ke masjid. Kerana cita-cita nak dapat syurga lah, kita bangkit sembahyang subuh, walaupun orang lain tidur sejuk pagi-pagi. Kerana sakit kita masuk hospital pun kita gagah salat. Kerana cita-cita kita nak dapat redha Allah. Kerana akhirat ni tak ada tempat ketiga, dia dua je, syurga ataupun neraka. Saya sebut baru ni kuliah, siapa yang ikut, Umar bin Abdul Aziz. Saya selalu cerita ni, Umar bin Abdul Aziz, penasihat dia Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah ni penasihat Umar bin Abdul Aziz. Bagus, penasihat yang bagus. Dia penasihat kepada Sulaiman bin Abdul Malik, yang merupakan khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Dan dialah penasihat Umar bin Abdul Aziz. Dia kawan Umar bin Abdul Aziz ni lama. Masa Umar bin Abdul Aziz tak jadi khalifah lagi, jadi gubernur kat Madinah, dia kawan dengan Umar bin Abdul Aziz. Dia jadi penasihat Umar bin Abdul Aziz. Bila Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, tak lama Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, 2 tahun lebih ya. Yang untuk sebut Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ni macam hebat, 2 tahun lebih je. Saya sebut tak sampai setengah penggal pilihan raya. Umar bin Abdul Aziz, satu hari dia suruh Raja' bin Haywah pergi beli kain dekat dia. Dia nak buat baju pakaian dia. Raja' bin Haywah kata, pergi beli, bawa mai kat dia. Dia pegang kain, dia kata, "Jaid, laula annahu ghali." Jaid illa annahu ghali, kata. Jaid illa annahu ghali. Dia kata bagus, tapi dia kata mahal ni. Dan sebagai riwayat dia kata bagus tapi lain, kain ni elok sangat. Raja' bin Haywah tengok dia menangis. Kata Raja' bin Haywah, bila Raja' bin Haywah menangis, Umar bin Abdul Aziz kata, "Wa ma yubkika ya Raja'?" Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Raja'? Dia kata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kain ni aku beli ni 6 dirham. Dulu masa kau jadi gubernur, aku pernah beli kain kau suruh, kalau kau ingat. Aku beli masa tu harga dia 600 dirham. 100 kali ganda. Kau pegang masa tu, kau kata, Jaid illa annahu rakhis. Bagus, murah kain ni. Dan kau kata khashina, dia kasak kain dah. Hari ni kau beli yang 6 dirham, kau kata kain elok sangat. Sedangkan kau khalifah, masa tu kau gubernur saja." Jadi Raja' kesian kat kawan dia, kesian kat pemerintah dia ni yang dia jadi penasihat ni. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Ya Raja', inna li nafsan tawaqah." Wahai Raja', aku ini ada nyawa, ada jiwa, ada nafsu yang tawaqah, ada nafsu yang sentiasa nak lebih. Taqat nafsi ila Fatimah binti Abdul Malik fazawwajtuha. Aku dulu berkenan, nafsuku nak kepada Fatimah binti Abdul Malik. Aku kahwin dengan dia. Fatimah binti Abdul Malik ialah isteri
Umar bin Abdul Aziz. Hebat Fatimah Abdul Malik ni, bapa dia tu Abdul Malik bin Marwan khalifah. Abang dia Sulaiman bin Abdul Malik khalifah. Suami dia Umar bin Abdul Aziz juga khalifah. 3 khalifah dalam hidup dia. Dulu dia kata aku berkenan kat sepupu dia lah, Fatimah binti Abdul Malik. Aku kahwin dengan dia. Lepas tu taqat nafsi ilal imarah. Kemudian aku teringin nak jadi gubernur. Nafsuku teringin pada gubernur. Fawallaituha, maka aku jadi gubernur. Summa taqat nafsi ilal khilafah. Kemudian aku teringin tengok jawatan khalifah ni. Pasal orang lain dok jadi, dia tak berebut lah, tapi dia tengok dia teringin lah juga. Dia pun keturunan Bani Umayyah. Kemudian aku jadi fa'adraktuha, aku pun jadi khalifah. Al-an ya raja taqat nafsi ilal jannah wa arju an akuna minha. Sekarang wahai raja, nafsu aku ni duk teringin nak jadi ahli syurga. Aku harap-harap aku dapat jadi ahli syurga. Sebab itulah yang hang tengok aku pakai 6 dirham ni. Tu pun rasa mahal. Sebab cita-cita yang ujung. Kita jangan berhenti bercita-cita. Anak cucu dah habis dah, semua orang dah besar dah, tak ada apalah kata, cucu pun tak ada anak apa, tunggu duduk saja. Cita-cita kita yang tak akan padam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Allah Ta'ala fardukan keparduan, faraid, fardu. Fala tudayyi'uha, jangan kamu hilangkannya. Ini Tuhan bagi benda yang fardu. Salat, puasa, zakat, haji. Jangan kamu tudayyi'uha, kamu tak buat. Kamu tudayyi'u ni, kamu hilangkan dia. Allah bagi benda-benda fardu, kita buat hak fardu. Hak fardu ni pun kalau ikut-ikut bukan banyak. Bukan banyak Tuhan bagi kat kita. Jangan buat. Jangan hilangkan. Jangan hilangkan yang fardu ni. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dia letakkan had-had dia. Limit dia, batasan-batasan dia, jangan kamu langgar. Boleh jadi had ni maksud peraturan-peraturan Tuhan lah. Dalam hukum hakam yang umum, talak, perjanjian dan seumpamanya, boleh jadi maksud hukum hakam hudud itu sendiri. Jangan langgar. Tuhan kata sebat 100 rotan, jangan duk pandai-pandai sebat 110 rotan. Itu maksud dia. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Tuhan haramkan sebagai perkara-perkara tertentu, jangan kamu jatuh ke dalamnya. Benda Tuhan haram tak banyak dibandingkan hak dia halalkan. Saya selalu buat contoh lah. Kertas yang ada di tangan kita ni, sebagian bawa nota ni, kalau tulis senarai benda hak Tuhan haramkan, tak habis buku nota tu, tak habis. Tapi kalau tulis senarai benda Tuhan halalkan, tak cukup buku nota tu. Dia haramkan arak. Tapi hak dia halal, yang susu, yang tebu, yang macam-macam lah, cincau lah, lengkong lah, macam-macam kan? Tak lakat nak kira lah. Dia tak ada benda yang Tuhan haramkan melainkan dia ganti. Dia haramkan zina, dia halalkan perkahwinan. Dia haramkan riba, dia halalkan jual beli. Dia haramkan rasuah, dia halalkan hadiah. Tapi hadiah kena hadiah lah, jangan rasuah pun nama hadiah. Dia haramkan rasuah, dia halalkan hadiah. Hadiah ni orang bagi tanpa ada apa-apa kepentingan lah. Kalau ada kepentingan tu tak namakan hadiah. Dia haramkan menunul nasib. Dia ajak kepada kita salatul istikharah. Suruh kita istikharah. Tak padan dok pergi tanya orang hak duk tepi jalan tu, boleh tengok nak nasib saya kat mana?
Dia punya nasib pun tak tertengok. Kalau boleh tengok, dia tak duduk tepi jalan tu lah. Dia pun duduk rumah banglo lah. Kita boleh pergi percaya. Dia jual batu cincin kat kita. Dia kata siapa pakai batu ni rezeki banyak. Dia sendiri pun duk jual RM5, RM10 je. Dia pun rezeki tak banyak. Kalau tidak dia pakai dululah. Sebab tu agama larang superstition. Agama larang karut marut. Bodoh. Orang kata kebodohan akal. Agama Allah Ta'ala larang benda ni, tapi dia bagi ganti belakang. Hak mana dia larang, dia bagi ganti. Dia haramkan judi, perjudian. Dia halalkan hadiah macam tadi. Hadiah yang baik dia halalkan. Maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak haramkan sesuatu, melainkan dia ganti kepada kita. Wasakata an asya, dia Allah Ta'ala diam dalam sebagian benda, dia tak sebut. Wasakata an asya, dia tak sebut. Rahmatan lakum ghairan nisyan, sebagai rahmat kepada kamu, bukan kerana Tuhan lupa. Jadi bila hak mana Tuhan tak sebut tu, tak apalah, dia tak lupa, dia bagi ke kamu lah. Sebab tu al-aslu fil asya'i al-ibaha, asal kepada suatu benda tu dia harus. Lagi tak ada dalil dalam ini, dalam muamalah, dalam makan minum, dalam ibadah dia dah bagi dah, dia hantar Nabi dia mai. Dia tak benarkan kita reka ibadat. Kalau tidak, tak guna Nabi mai. Kalau semua orang boleh reka ibadat, kau ni sembahyang Isya 4 rakaat, kau ni buat 7, kau ni buat 8, tak. Kau ni kata, Nabi kata 5 fardu, dia buat 7 fardu. Yang ni tak boleh, yang ni dia haramkan. Sebab tu dia haramkan bid'ah dalam agama. Kalau tidak, agama tak ada yang asli. Semua orang pakat tokok tambah sendiri. Tapi dalam hidup dia halalkan. Sotong ke, ketam ke, apa ke, hak mana dia tak larang, makanlah. Tak payah pergi tanya, ada dalil sotong lah, tak payah tanya lah. Semua benda hak dalam laut tu dia halalkan. Wa hillu maitatuhu, dia halalkan bangkai hak dalam laut tu. Jumpa dugong ke, jumpa anjing laut ke, jumpa apa nama kata laut, boleh makan lah. Orang tanya Imam Malik, macam mana dengan khinzir laut, babi laut? Imam Malik kata, antum tusammunahu khinzira, kamu yang buat nama khinzir, bukan khinzir. Kita yang buat nama. Tu tanya anjing laut macam mana? Dia anjing, kita pergi panggil anjing. Siapa suruh pergi panggil anjing? Cuba panggil tupai lah, kan? Benda hak dalam laut tu boleh belaka lah. Lalu tak lalu tu satu hal lah. Ada orang tak lalu, tak lalu tu susah makan. Kalau kita jumpa tu, saya kata, kalau ada jumpa dinosaur zaman dulu tu hidup lagi, tak ada ciri-ciri haram, bukan jenis makan beranak gigi bertaring ke, bukan tak makan kotoran, jatuh boleh sembelih makan, boleh. Orang tanya zirafah boleh makan, boleh. Apa dalil dia? Tak payah tanya lah. Sebab dia kata bila dia diamkan pada kamu, macam rahmatan lakum, makan. Melainkan binatang tu makan kotoran. Sebab tu dalam fiqh ni ada pandangan macam-macam. Luas sebahagian pandangan tu. Tuan-tuan pergi ke Sudan, dia makan buaya. Kita tak lalu makan lah, kan? Sebab apa? Dia kata nak haramkan satu benda tu, nak kena ada dalil. Sebab tu bila binatang yang haram ni, ada binatang yang khilaf tentang hukum hakam dia. Ada yang tak khilaf. Khilaf. Yang tak khilaf khinzir, orang tak khilaf lah. Anjing hampir tak khilaf, walaupun dalam mazhab Malik ada qaul yang kata macam makruh anjing, lagi anjing. Mungkin jangan duk pitrai makan pula. Yang tu tak boleh terima lah, sebab anjing ni sifat-sifat haram tu banyak. Tapi kalau mai satu binatang, kita tengok tak kenal binatang ni. Nak kata kuda bukan kuda, nak kata burung bukan burung. Ada member kita perebah sembelih makan, sedap pula, boleh makan, boleh. Burung unta ke, burung ke unta, melakan lah. Bila Allah diamkan, maka dia kata dia tak lupa, dia bagi kamu. Buah, makanlah buah apa pun hak dia bagi, nama kata buah boleh makan. Makan satu buah tu mabuk.
Mabuk tak boleh. Ada termasuk di dalam benda yang muskir, benda yang memabukkan, dia tak boleh. Kalau tak memabukkan, dia boleh lah. Macam tu juga pergerakan. Nak belajar tomoy ke, nak belajar taekwondo ke, WTF ke, ITF ke, nak belajar karate ke, kungfu ke, jet kondo ke, apa ke saja, belajarlah. Pergerakan. Ada tak hukum main taekwondo? Pergerakan. Sama juga dengan tarian, boleh belaka. Melainkan ada unsur yang menunjukkan tak boleh. Seperti umpamanya unsur yang menunjukkan dia memuja Tuhan selain daripada, ataupun wanita buat di hadapan lelaki yang mana menimbulkan gairah lelaki umpamanya. Lain daripada tu dia nak senaman apa? Qigong ke? Dia nak senaman tai chi ke? Dia senaman lah. Tak ada masalah, tak boleh tanya apa hukum, tak. Pasal dia luas dalam hal tu. Menyanyi pun sama, boleh belaka lah menyanyi kan. Lagi mana tak ada unsur-unsur yang haram di dalamnya, seperti dia memuja arak, syirik, dan ataupun dia melakukan aktiviti nyanyian yang diiringi dengan sesuatu yang haram, boleh belaka. Lagu raya boleh. Nabi SAW pada hari raya macam kita orang masuk dalam rumah Nabi, Abu Bakar masuk dalam rumah Nabi, tengok dua orang duk menyanyi dalam rumah Nabi, dua gadis duk menyanyi. Kata Abu Bakar, amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Apa suara setan dalam rumah Nabi ni? Cengeng Abu Bakar. Nabi duk baring, tutup muka, tak lena. Nabi dengar. Kata Nabi, da'huma ya Abu Bakrin, innahu yawmun 'aid, likulli qaumin 'aidan, 'aidun wa hadha 'aiduna. Biarlah wahai Abu Bakar, ni hari raya, semua orang ada hari raya, ni hari raya kita, biar dia menyanyi. Nabi sporting dah. Nyanyilah rumah ustaz tak kena. Tapi Nabi kata hari raya menyanyi. Orang buat pertunjukan dalam masjid, tarian lembing dalam masjid, tunjukkan. Orang Sudan, orang kulit gelap, orang kulit hitam. Sahabat ramai duk tengok. Nabi tengok. Aisyah mai dalam riwayat Bukhari, Aisyah tak dagu. Aisyah tabau Nabi SAW. Aisyah pun tengok. Aisyah, Nabi tanya dengan Aisyah, puas dah tengok? Dia tak puas dah. Dia tengok. Orang lain tengok. Bahkan Nabi kata, lagi. Nabi kata kat dia. Nabi kata, likai ta'lam al-yahud anna fi dinina fus'ah wa inni bu'ithtu bihanifiyati samhah. Dalam riwayat Imam Ahmad, supaya Yahudi tahu bahawasanya agama kita ni luas. Aku ni dihantar bagi agama yang lurus, yang benar, lagi sangat pemaaf. Kita tak mau, tak apalah. Ada orang nak nyanyi lagu raya ke, kita pergi rumah dia nyanyi raya, aku pergi maksiat lah, dia nyanyi lagu raya. Jangan sampai terang tu, biar ambil dia nyanyi. Aku tak suka. Kita tak suka tak apa, bukan syarat kena suka. Abu Bakar pun tak suka, bukan syarat kena suka. Tapi ada orang nak dengar, dia dengar lah. Fala tabhasu anha, hak mana Tuhan tak bagi tahu, fala tabhasu anha, tak usah duk carilah bagi payah. Kadang-kadang kita tatabuk benda bagi jadi payah. Tadi ada wartawan mana tahu tanya anak, pasal apa ada orang kata apa, kena kuah gulai baju jadi haram lah, jadi najis baju. Dari segi fiqh memang ada perbahasan, khususnya dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hanbali juga ada perbahasan dalam masalah ni. Kerana darah yang ada di daging tu, kalau kena baju kita, katalah kena baju kita, sebelum kita duk sepas meleh tu, kita duk angkat tu, kena baju kita, kita semayang boleh ke tak? Kerana mazhab itu sebahagian qaul kata tak boleh, kerana ada darah. Darah tu. Jadi darah tu kalau dah masak, boleh ke pula? Dia kata kalau masak, kerana nak makan, dikecualikan. Jadi kecualikan untuk makan saja, kalau baju tak dikecualikan. Dia pandangan fiqh lah. Tapi oleh kerana benda ni berlaku pada zaman Nabi, Nabi masak marak, sahabat masak daging, Nabi tak pernah habaq jangan duk kena baju hangpa, tak boleh. Nabi tak pernah habaq.
So kita tak payah duk bagi jadi payah lah. Walaupun adalah fuqaha bahas benda tu, tapi tak payahlah jadi bagi jadi payah. Kalau perlu mesti Nabi habaq dah pasal sahabat duk makan daging tiap hari duk macam-macam kan. Makan apa nama makanan yang ada kuah ni kan. Tak ada lah roti jala, tapi makanan lain lah yang ada kuah kan. Sarid kan. Ada sarid umpamanya kan. Sarid ni bisa sarid kan. Fadli Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli ta'am ala ka fadli sarid ala sa'irit ta'am ala sa'irit ta'am, kata Nabi. Kelebihan Aisyah dibandingkan wanita lain seperti kelebihan sarid dibandingkan makanan yang lain. Sarid ni makanan daging, ada kuah, cik mau roti. Tapi Nabi tak kata jangan sampai sarid kena baju umpama yang tak sah pula. Nabi tak kata. So Nabi diam. Fala tabhasu anha. Tak usah duk cari bagi jadi payahlah. Walaupun dari segi teorinya nampak macam nak betul, tadi darah tu kena tak boleh pada andaian dia. Tapi para sahabat radhiyallahu anhu perang, dalam riwayat pedang mereka ada darah, mereka solat, dan para sahabat tidak membebankan. Nabi SAW dihantar bagi agama yang mudah dan sangat pemaaf. Wallahu ta'ala